Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 7 hari bulan 11 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah, surah yang menyebut tentang keadaan, ahwal wa ahwal yaumal qiyamah. Para pelajar dia kena beza tu. Kalau ahwal dengan ha, itu suasana. Kalau dengan ha, ahwal itu huru hara. Dia beza sikit. Bahasa Arab ni bertukar satu kalimah, kadang-kadang tukar titik je. Di antara sad dengan dad lain, ghain dengan ain lain, ba dengan ta. Jadi satu titik tu lari makna jauh jarak. Jadi ayat yang kita akan bincang di sini bermula ayat 10 sehingga ayat 26. Ayat dia pendek, 5 baris ya. Tapi dia punya nombor banyak. Sebab dia pendek, Allah Ta'ala cerita kepada kita kumpulan yang pertama, kumpulan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang muqarrabun, as-sabiqun. Baik para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas kita sudah baca Allah Ta'ala bagikan manusia ni di akhirat 3 kumpulan. Yang pertama ashabul maimanah, kumpulan kanan. Yang kedua ashabul masy'amah, kumpulan kiri, na'udzubillah. Itu kumpulan yang celaka. Kemudian dia mula detailkan kumpulan ni yang paling baik, yang paling utama sekali, as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Inilah yang terbaik, yang tertinggi darjat dia. Dalam di akhirat nanti kita akan tengok sifat-sifat mereka dan syurga yang disediakan kepada mereka, dan kita berusaha untuk menjadi sebahagian daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar, kita baca dulu sebahagian daripada ayat ini. Ayat dia panjang, kita baca separuh. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, dipersilakan muka surat 1197. Ini hak edisi Jawi ni. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Was-saabiquuna as-saabiquun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Kita ambil muka surat tu lah dulu. Balik semula kepada ayat 10. Was-sabiqun as-sabiqun. Ini
Jadi para pelajar kita kena tengok pembahagian dia daripada ayat 8 ayat 7. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlain-lain keadaannya. Siapa dia yang pertama? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Iaitulah puak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. Kita dah bincang dah dalam siri yang lepas siapa dia kanan ini. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan puak kiri, pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu. Ini 2 kumpulan. Ini adalah merupakan kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga Allah terus detailkan kedudukan dan sifat mereka. Was-sabiqun as-sabiqun. Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Jadi alladzina yasbiquna ilal imani wal a'malis salihah. Orang yang laju di atas dunia dulu beriman, melakukan amal-amal saleh ketaatan, wa yubadiruna ila fi'lil khairat. Mereka juga laju berlomba-lomba melakukan kebaikan. Humus sabiquna ila dukhulil jannat walainil karamat. Mereka lah orang yang laju akan dapat masuk surga dan mencapai segala kemuliaan. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat 61 surah Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang yang segera melakukan kebaikan. Maka mereka juga laju untuk ke syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang laju melakukan ibadat dan akan laju pula ke syurga ya Rabbal Alamin. Baik, mereka ini as-sabiquna fid dunya ila ta'at, humus sabiquna fil akhirati ila al-jannat. Ulaikal muqarrabun. Allah Ta'ala bagi title kepada gelaran kepada mereka itu. Apa dia? Mereka itulah orang-orang muqarrabun, orang yang didampingkan, yang didekat lekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang rapat dengan Allah, dia kata lamma bayana ulu wa sya'dihim, Allah Ta'ala sebut tinggi ketinggian kedudukan. Wa nasabat sabqa ilaihim, patutlah mereka laju pun ke tempat yang baik. Tarjamahu nazi'anil fi'li minhum, maka kemudian dia mari tengok siapakah mereka itu dari sudut darjat dan kedudukan. Allah kata ulaikal muqarrabun, tempat duduk dia di akhirat esok dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia panggil qurbul makana wal makan, hampir ataupun tinggi kedudukan dan tinggi juga tempat duduk. Dia ada 2. Satu tempat duduk muqarrabun, satu lagi makanah, kedudukan. Macam kita ni, orang ini mempunyai pangkat yang tinggi tapi dia duduk bawah. Ada orang duduk di pangkat tinggi, duduk atas. Itu dia panggil al-ulu al-makanah wal makan. Maka Allah Ta'ala gambarkan mereka ulaikal muqarrabun, ay ulaikal ladina yuqarribuhumullahu ta'ala minhu. Allah Ta'ala dekatkan mereka dengan Allah. Sebab apa dia dekat? Sebab dia as-sabiqun, sebab dia laju menuju ke akhirat, dia laju melakukan kebaikan, laju menerima Islam dan iman, maka mereka juga akan laju ke syurga. Jadi kalau kita nak masuk kumpulan ini, kita kena laju, tukar gia semua. Dengar ayat hak ni, hak sunnah Nabi sallallahu Nabi beramal dengan dia, terus kita buat. Dengar hak ni yang dibuat oleh para ulama salafus saleh, langsung kita berpegang dengan dia. Ini kita dak ni hak punya ulama kemudian ni hak jadi kerja yang dibuat oleh salafus saleh tu macam kecil. Lebih-lebih lagi hak Nabi kita ajar, tak berapa nak kemah.
bagi dia, bagi orang tu. La. Orang sabiqun ni orang yang laju dengan beriman, laju beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ni kita pergi tengok di manakah tempat mereka. Tadi dia panggil makanah, kedudukan. Sekarang ni mereka duduk di mana? Di manakah tempatnya? Fi jannatin na'im. Mereka tinggal menetap dalam syurga yang penuh nikmat. Syurga yang penuh nikmat ay mustamilatin ala ni'amin katsiratin fi jannatin mustamilah. Dalam syurga yang mengandungi nikmat yang banyak, badaniyatin wa qalbiyah. Nikmat dari segi tubuhnya, nikmat tenang hatinya. Dua-dua. Kita ni kadang-kadang tubuhnya nikmat, makanannya banyak, projek banyak, tapi hati tak tenang. Wah, macam mana? Tak selesai. Ada je orang hati tenang, tubuh pula tak apa cukup makan. Macam-macam. Dalam syurga dua-dua, badaniyah wa qalbiyah. La tanqati'u abada, tidak terputus selama-lamanya. Tak seduk kira berapa juta tahun, berapa tahun. Bukan kerja awak nak menghitung bila, kerja kita bagaimana nak sampai. Allahu Akbar. Cuma timbul lagi soalan. Allah kata, Sullatum minal awwalin. Di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu. Mana hak ramanya? Orang dulu. Siapa dia orang dulu ni? Tengok dia punya huraian. Yakni yang terdahulu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam ayat ini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama dia kata sullatum minal awwalin al-muradu jama'atun minal umamil madiyah. Umat dulu tu ramai. Sebab kita kena faham, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang, Nabi yang terdahulu daripada dia berapa juta? Rasul-rasul dah berapa ratus orang dulu daripada dia. Walaupun bilangan mereka setengahnya tak ramai dia punya umat dia, tapi kalau campur-campur jadi ramai. Itu satu pandangan. Wa qalilun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad ni tak ramai. Itu satu pandangan baru, jangan terkejut. Kemudian kita pergi pula pandangan yang kedua, dia kata pandangan yang kedua, hum qila al-awwaluna hum awwalu hadhihi al-ummah. Sullatu minal awwali, mana ramai di kalangan ulama salaf. Ulama salafus salih. Para sahabat, para tabi'in, para salihin, syuhada salihin, ramai di mereka awal. Wal akhirun ay al mutaakhiruna min hadhihi al ummah. Jadi orang kemudian tu maknanya orang kemudian umat ini tak ramai yang boleh naik darjat tu. Darjat as-sabiqun. Sebab kurang dah ibadat di akhir-akhir ini. Namun begitu jangan kata tak ada. Sebab tu Tuhan kata, tengok ayat yang wa qalilum minal akhirin, dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Bukan tak ada. Jangan kata kita mari kemudian ni tak ada harapan lagi dah nak dapat darjat sabiqun, kita kata tidak. Cuma qalil, tidak ramai. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang sedikit itu, ya Rabbal Alamin. Sedikit pun kita nak juga masuk dalam kumpulan yang sedikit. Sebab itulah dia panggil as-sabiqun. Jadi ada dua pandangan lah, dua huraian ulama. Ada kata orang dulu tu umat dulu, orang kemudian umat Nabi SAW. Ada kata tak, pembahagian ni dalam kalangan umat kita. Yang terawal salafus salih, mereka yang ramai sabiqun. Ulama umat kita ni manusia yang kemudian ni, mereka tidak ramai. Baiklah, perbahasan itu panjang, sampai 2 muka surat dalam tafsir saya ni. Terutama sekali yang dibahas oleh Syekh Adwa'ul Bayan, Syekh Amin Syangqiti rahimahullah. Panjang dia bawa dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalil yang menunjukkan pembahagian yang tersebut. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak mikir banyak, kita orang kemudian ni
nak cari siapakah ciri-ciri al-qalil, ciri-ciri orang yang sedikit itu, sehingga kita boleh masukkan dan kita dalam senarai mereka, insya-Allah. Jangan kata tak ada harapan dak, la, Allah tak tutup pintu. Cuma dia kata qalilum minal akhirin, tak ramai tapi ada. Jadi maknanya ada ruang. Kalau kata kulluhum minal awwalin, barulah kita kata orang kata saja. Tapi kita tidak saja. Kita masih ada harapan, masih ada cita-cita untuk masuk dalam kumpulan itu, ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah kita kenal dah mereka, kita kenal dah bilangan mereka, kita sudah tahu di mana tempat mereka. Sekarang kita berpindah pula bagaimana keadaan mereka di mendapat nikmat. Kaifa yatana'amun, bagaimana cara mereka menikmati nikmat yang Allah anugerahkan itu. Tengok dia punya ayat 15. Ala sururim maudunah. Mereka duduk dalam syurga itu di atas takhta-takhta, di atas singgah-sana kebesaran yang bertatahkan permata. Subhanallah, comelnya weh. Ai majalisum ala sururin. Majlis mereka duduk di atas katil-katil mahligai singgah-sana daripada emas dan juga ditatah dengan permata yang comel-comel. Habis macam mana keadaan mereka? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan. Katanya dalam syurga ini dia duduk berhadap muka, tidak tunjuk kepala dah. Maknanya luaslah dia punya majlis tu, luas. Semua boleh keliling gini, berhadap muka belakang. Kita bila majlis tak luas, kita terpaksa kena susun kerusi belakang. Nah, ada orang berhadap muka, ada orang tengok kepala orang. Tapi kalau majlis tu luas, kita akan letak keliling, bolak, supaya semua orang berhadap muka belakang. Allahu Akbar. La yanzuru ba'dhum ila qafa. Tak ada orang yang tengok kepala orang, tak ada. Dia tengok muka orang belakang. Allahu Akbar. Ai falaisa ahadun minhum wara'a ahadin. Tak ada seorang di kalangan mereka duduk belakang orang, tak ada. Apa dia pula? Tengok dia punya keadaan, duduk relax atas kerusi, tak mau bergerak. Nak ambil buah-buah, nak makan benda-benda, ada khadam. Ayat 17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda laki-laki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Pelayan-pelayan dia tu Allah Ta'ala cipta khas. Bukan di kalangan anak orang Islam yang mati ni. Khas Allah Ta'ala buat wildanum mukhalladun. Anak-anak muda, pelayan-pelayan yang comel-comel, yang tidak berubah dia punya wajah, tidak berubah dia punya umur. Manakala dia buat umur 17, umur 16, umur 20, duduk lagu tu. Kita masuk syurga ni pun umur 30, 33 tahun tak berubah juga. Sebab apa tak berubah? Sebab syurga tidak ada malam, dia tidak ada matahari lagi, jadi tak ada lah sesalah masalah. Allahu Akbar, dia tak berubah hari. Bila tak berubah hari, tak berubah tahun. Tak ada lah. Yang ada tanya pula, tak ada lah makan kek happy birthday. Hei, duk cakap happy birthday kamu ni. Orang makan segala nikmat yang ada atas dunia tu. Tak main dah. Kek syurga. Kita duk main kek ni makan banyak kan naik kolesterol pula. Mari darah kecil manis lah macam-macam. Masya-Allah. Budak-budak ni. Yatufu la yahramu wa la yamutun. Mereka tak tua, dia tidak mati. Duk cara kau khidmat. Apa yang dia orang bawa? Dia punya menu pula. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dengan membawa piala-piala minuman. Piala tu gelas hak kaki kecil tu. Orang panggil piala, cup.
Kan? Piala bawa. Dan tekoh-tekoh. Oh, tekoh comel pula dah. Serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Jadi siapa dia nak minum arak dalam syurga yang tidak mabuk, yang tidak pening, jangan minum arak atas dunia ni. Siapa dia minum arak atas dunia, minum air danau dalam neraka, na'udzubillah. Jadi kita sabarlah, tak sedut mikir. Tengok orang lain duduk minum arak atas dunia ni, whisky lah, wine, apa benda nama, semua tu haram belaka. Jangan dekat. Kita tunggu dalam syurga esok, macam-macam jenis arak ada. Arak syurga ni lagu mana? Allah nafikan. Takut kita salah fikir, duk mikir koya, ingat ke macam mabuk pak kita ni. Sudah minum arak buka seluar kecil tepi jalan tu ya. Dia nya orang besar pangkat. Jadi budak-budak. Kecil situ ya. Dia kata buka seluar pakai mabuk situ. Allahu akbar. Pegawai-pegawai pula tolong pimpi masuk dalam kereta pergi atas rumah dia. Macam mana dia punya apa ni? Hilang akal dia. Arak di akhirat macam mana? Ayat 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa pening kepala, tak ada. Dan tidak pula mabuk, tak ada. Dengan sebab menikmati meminumnya, tidak ada pening, tidak ada mabuk. Hak mabuk ni atas dunia. Atas dunia ni bawa lah berapa saja pun, mabuk selalu dah dia. Allah. Apa lagi dia punya makanan? Menu dia apa? Ayat 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga dibawa kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih. Kita sendiri nak buah ni, nak buah ni, nak buah anggur, nak buah delima, nak buah macam-macam kita pilih. Masya Allah. Tuan-tuan jangan tanya saya durian ada ke tidak? Ada. Boleh lenyek budu ke tidak? Boleh. Makcik dia punya budu selek mata. Kuat baca Quran hari ni sebab nak pergi syurga makan budu. Kita kata budu syurga bukan dalam macam budu kita busuk bangga. Makan durian dia pun tidak duk menguak sebab kita hari ni. Sedap, lazat, penuh dengan nikmat dan tidak ada sebarang mudarat, tak ada. Naik kolesterol tak naik, kencing manis pun tak kacau. Allahu akbar. Yakhtarun. Kita pilih kita nak apa. Masya-Allah. Kita pergi kepada menu seterusnya. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Allahu akbar. Daging burung pula sini ada sebahagian pakar pengkaji pemakanan, dia kata elok kita makan buah dulu sebelum makan berat. Makan buah dulu. Sebab dalam Quran itu Tuhan sebut wa fakihatin wa lahmin. Buah dulu baru mari buah. Baru mari daging. Jadi kita pun eloknya dia punya diet makanan kitanya dia panggil makan buah dulu. Sebab buah tu dia ringan, mudah nak hadam. Dia makan dia. Kita dak sudah makan kenyang. Sadar botak buat bahasa mulut mari kuat, mari buah. Lah buah dulu. Baru jadi. Ini dalam ayat ni lah. Ayat ni pun tidak soreh. Cuma ada orang istimbat lagu tu. Dia kata makan buah dulu, kemudian baru makan yang berat. Ni kita tanya balik orang-orang ahli pakar-pakar makannya lah. Kalau dia kata tepat sekali, memang Quran sebut dah. Baiklah, setara mana burung? Tengok hadis. Hadis burung. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kautsar. Nabi sallallahu ditanya tentang telaga Kausar. Orang tanya dia Rasulullah, duk mana ke kolam Kausar? Faqala nahrun a'tanihi rabbi. Sungai yang Allah anugerahkan kepadaku
asyaddu bayadan minal labani, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Oh, nak kata apa? Jangan duk mikir. Minum madu kuat ke darah tinggi macam mana ni? Tak usah duk fikir awak dari syurga, tak ada hospital. Hospital pun tak ada. Apa kalau kita salah sekali kita duk mikir nak pergi klinik lagu mana? Tak tahu nak mikir ke dok mari tak sakit ni. Orang pergi klinik orang sakit. Alhamdulillah klinik kita. Pusat kesihatan pondok kita ni, pusat rawatan kita buat comel tu insya-Allah. Nak pergi bagi bobo apa ni? Dalam syurga esok tak ada dah, klinik-klinik tidak ada. Maka wa fihi dengan hadis lagi. Wa fihi tayrun ka'anaqil juzuri. Nabi kata dalam syurga tu dekat sungai tu ada burung-burung tengkuk panjang. Macam kita sini burung tengkuk panjang tu orang panggil bangau. Bangau ke? Hak tengkuk panjang tu. Kaki pun panjang juga. Tengkuk panjang. Ka'anaqil juzuri. Dia ambil kata tengkuk dia panjang macam mana tengkuk unta. Camel. Panjang dia. Faqala Umar bila dengar dia kata, ya Rasulullah, inna tilka la tayrun na'imatun. Oi, comel burung tu. Nabi respon, aklatuha an'amu minha ya Umar. Umar, makan dia sedap lagi pada tengok dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan hadis ini sahih rawahu Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ahmad wal lafzu li Ahmad wa sahahu wa sahha isnadahu ba'dul muhaqqiqin. Alhamdulillah. Jadi Nabi kata Umar, kata dengar comel tu makan lebih sedap lagi. Ya Rabb. Ya Rabbi. Sampai ke kami ke syurga-Mu ya Rabb. Kalau setakat tempat duduk comel, singgah tanah lawa, makannya sedap, tak ada gu, jadi ke tak jadi? Tak meriah. Tak ada kawan. Tak ada kawan, tak meriah. Maka marilah kawan kita. Ayat 22. Wa hurun na'in. Dan mereka dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik parasnya. Orang perempuan duk tanya dia ada bidadara ke tidak? Ada, jangan duk bimbangnya. Merajuk pula makcik-makcik kita ni. Tu ada bidadari dalam syurga. Mana bidadaranya? Dia mesti semua ada pasangnya belakang dalam syurga. Jadi muslimat kita atas dunia ni ketua segala bidadari tu, dia ketua, dia comel lagi. Hak lain tu bidadari hak duduk dalam syurga tanpa ibadat tu, Allah jadi khas dengan dia. Awak ni hak beribadat naik darjat yang tinggi lagi lah. Jangan duk takut. Lo ni kita duk bimbang takut tak sampai ke syurga. Ni duk mikir macam-macam buat dia ni. Apakah sifat bidadari? Masya Allah. Dengar ni. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Serta mutiara yang seperti. Tambah pa. Seperti. Pelajar-pelajar tu. Ada fa kat Google situ. Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Kena baiki kita tu ada silap gugur satu huruf. Mana comelnya bidadari ini seperti mutiara yang tersimpan sebaik-baiknya. Kita lah ni mutiara kita terdedah. Dedah ke tidak? Dedah dah. Aurat terdedah. Berjalan sana sini terdedah. Mari pula mak Facebook dengan TikTok ni habisnya dedah habis. Allah, bini duk mandi patah petunjuk. Bini duk suap kek ke bini pun tayang. Bini tok aurat pun tu gembira sangat boleh anak semalam. Tunjuk gambar anak sekali dengan mak dia duk menyusu. Penat main dengan tok puk lagu ni. Tunjuk gambar anak ke ibu tu kalau nak tunjuk tutup aurat molek-molek pakaian. Jangan duk main nampak lengan, nampak betis. Suka sangat nak tayar sekali dengan mak. Bapak tu buat dosa sendiri. Beribu-ribu ahli-ahli friend awak duk tengok.
Semua mata menengok, semuanya meraih dosa belaka. Na'udzubillah. Allah, sebab tu Allah kata sebut dalam ayat ni, ka'amsalil lu'lu'il maknun, permata mutiara yang tersimpan. Maknanya bukan tempat tayangan, bukan duk naya kat sing. Dalam ayat yang lepas, maksuratun fil khiyam, bidadari ni tak berjalan, dia tak bergerak, dia ada dalam kawasan dia tu ya. Jadi siapa nak jadi bidadari, jangan duduk kuat sangat raung sana sini ni. Berderak, dia panggil berderak, kuat. Allahu Akbar. Ayat 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Semuanya itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan. Jadi tengok dikata ni, ai wahunna fi bayadhihinna wa jamalihinna wa safaihinna. Comelnya, putihnya, lawanya, bersihnya kulit dia comel, tak ada jerawat, tak ada apa, seperti permata mutiara yang putih yang bersih. Mutiara yang paling mahal sekali, itu bandinganlah. Tidak disentuh oleh orang, tidak dikena oleh debu-debu, dan tidak kena apa saja yang boleh mengganggu kebersihan dia tu. Ya Rabb. Maka Allah kata semua yang kamu lakukan, yang kamu dapat itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang kamu kerjakan. Dikatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan yang kita terima mengikut amalan yang kita buat. Cuma semata-mata nak masuk syurga kerana amalan tak boleh. Kita masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, tapi darjat dalam syurga dengan amalan. Allahu Akbar. Lagi hebat, apakah dalam syurga ada muzik-muzik, lagu-lagu, ya hanana laukana bainana al-habib ada. Tengok ni. Tengok dalam Quran tu kata apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, tak ada. Perkataan duduk mengumpat orang sudah tidak ada, sia-sia tak ada. Dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa, tak ada. Dosa apa laginya? Malaikat berhak dah, tak ada dah tulis. Ay la yasma'una fi tilkal jannati kalaman batilan. Tak ada lagi ucapan-ucapan yang bohong, yang dusta, yang tidak bermanfaat, tidak ada. Wala yasma'una fiha, mereka juga telinga, mereka tak cakap benda tak baik, mereka juga tak dengar benda tak baik. Allahu Akbar. Nak dengar kita hari ni, kalau kita nak masuk dalam syurga juga, jangan duduk dengar benda tak baik, jangan bercakap benda tak baik. Malam tadi kita ceramah, malam tajuk dia tenang dengan ujian, di bawah tajuk at-tabayyun wat at-tasabbut wat tabayyun. Pastikan maklumat betul. Yang kedua, minta penjelasan. Kita kata hak ni yang sangat-sangat perlu kita atas dunia hari ni, lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, nak tabayyun wat tasabbut. Tasabbut maknanya pastikan maklumat betul. Kalau betul, tabayyun, minta penjelasan. Ada benda tu betul, berlaku sungguh, tapi apa maksud dia? Gitu. Allahu Akbar. Baiklah. Orang nak masuk syurga ni ciri-ciri dia. Tabayyun, tasabbut. Tuan-tuan boleh dengar balik dalam kuliah kita semalam. Dia tak bercakap benda tak baik, dan dia pula tak dengar benda yang tak baik. Alhamdulillah. Tamaklah kita kumpulan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terawal, yang terdahulu. Ayat ini dikembarkan dengan ayat surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, bagi mereka dua syurga yang tinggi darjat. Kemudian insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk
wa ashabul yamin, orang yang sebelah kanan pula, insya-Allah. Baik, sebelum kita tangguhkan, kita mesti dulu mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Ayat ni panjang, 10 hingga 26. Tapi dia pendek-pendek dan dia cerita apa? Keadaan dalam syurga, tempat tinggalnya, menu-menunya dan penghuninya. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada penghuni syurga. Ayat yang pertama apa ni? Faedah yang pertama, al-faidatul ula. Ayat was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Jadi Allah Taala sebut sabiqun ni orang yang cepat menerima arahan, menerima iman dan cepat melakukan ketaatan, maka merekalah orang yang cepat ke mana? Cepat ke syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu, kedudukan mereka tinggi, itu dia panggil manzilah ataupun makanah. Fi jannatin na'im, itu dia panggil manzil ataupun makan. Tanda ni pelajar. Mana Allah Ta'ala sebut manzilatun, kedudukan. Kedudukan ahli syurga ni, orang yang baik ni, muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Ada tempat dia di mana? Fi jannatin, dalam syurga. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut manzilah qabla al-manzil. Kedudukan dulu sebelum tempat. Kata orang al-jaru qabla ad-dar. Kita nak duduk sana mana tempat, kita kena cari jiran dulu. Jiran kita dulu sebelum kita buat rumah situ, kita pergi siasat dulu. Siapa jiran aku? Sebagaimana kata Asyah, isteri Fir'aun, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ibnili indak. Binakan untuk aku di sisimu, itu makanah. Barulah dia mari fil jannati, tempat dia dalam syurga. Comel kan ayat ni? Allahu Akbar. Maka ulama kata kullu syai'in yukhaliful Islam fahuwa ta'akhur. As-sabiquni, dalam ayat ni juga kita istimbat, orang yang laju cepat menerima Islam itu orang yang baik. Orang ta'akhur, orang yang lambat, orang yang delay, orang yang tak cepat ni siapa dia? Orang yang tidak menerima Islam, maka itu orang yang mundur. Orang yang tidak maju. Mari pokok sekular ni dia balik ayat. Nak maju, tinggal Islam. Cakap biar sedar. Orang kata kecik biar kabar. Ikut Islam lah kita akan maju. Kata Umar, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita ni bangsa kaum-kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab Islam. Ada orang pening dia kata, nak mulia tinggal Islam, baru jadi sekular. Mulia apa? Wanita-wanita dia telanjang bogeh habis. Duduk capur gaul macam lembu kerbau. Allahu Akbar. Dia kata dia tamadun. Kita kata tidak tamadun. Jadi nak jadi orang yang ahlus sa'adah wal falah, orang yang ikut Islam. Orang yang tak ikut Islam itulah orang yang mundur, nama dia ta'akhur. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang kedua. Wa qalilum minal akhirin, tidak ramai di kalangan orang yang akhir. Jadi kita tengok dah tadi ada dua tafsiran. Dua tafsir, satu dia panggil umat dulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata sama-sama umat Muhammad belaka. Wa qalilum minal akhirin dilalatun ala fadli sadri hadhihi al-ummah. Ayat ini menjadi contoh kelebihan golongan salafus salih, umat orang yang terawal umat ini. Golongan sahabat, golongan tabi'in, golongan salafus salih, mereka orang yang terbaik. Kita yang kemudian ni tak baik, tapi ramai yang tak baik daripada yang baik. Allahu Akbar. Banyak sangat ni masalah-masalah yang berlaku. Orang tak patuh sunnah, tak patuh SOP syariat ni, langgar kuat. Maka
kita mengatakan ayat ini dalil kepada kelebihan umat yang terdahulu ataupun awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita pergi kepada wa qalilun minal akhirin. Ayat ini juga bisyaratun, menjadi khabar gembira bagi orang muslimin bi an hazzahum fi hadzal sinfi, bahawa bahagian mereka nak masuk kumpulan sabiqun ni masih ada ruang, masih ada peluang, walaupun tidak ramai tapi ada ruang, dibuka peluang. Jadi orang dulu kenapa mereka cepat? Sebab dia dengar Quran terus beriman, dia dengar sunnah terus beramal. Jadi kalau kamu nak juga seperti mereka, nak ke tak nak, dengar Quran kita pegang, dengar hadis kita beramal, barulah kita jadi termasuk di kalangan wa qalilun minal akhirin ini, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Faedah yang ketiga, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Kata di ulama, mereka duduk bersandar menyengging dalam syurga sambil berhadap-hadap muka, tak ada seorang pun tengok orang, tengkuk orang, semua tengok muka orang. Dia kata anna min tamami al-lazzah, di antara sempurnanya lazat, sempurnanya nikmat, seorang itu duduk dalam kebun-kebun dia, dalam taman-taman dia, bersama dengan orang-orang yang dia sayangi. Semua duduk dekat belakang, duduk beradap belakang, tak ada yang tengok tengkuk, maknanya tak ada duduk belakang. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada sa'atil makan, luahnya tempat itu. Luah. Sebab Allah kata jannatin, syurga itu arduha ka ardis samawati wal ardi. Luah langit dengan bumi ni syurga. Kita buat rumah boleh buat kursi untuk 4-5 orang duduk pun berasa lega dah. Kalau boleh buat 2 kursi lagi hebat. Dalam syurga ni luah dia, tak ada orang tengok tengkuk orang. Allahu Akbar. Hei, macam mana kata? Yang pentingnya duk mikir macam mana kita nak sampai ke sana. Jangan duk mikir kursi dia warna apa Allah, kita minat warna coklat. Takut kursi dari syurga warna hijau. Dia kata ni orang tak puk ni mikir lagu ni. Dia mikir nak sampai dulu apa dia. Baik, yang keempat, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Maknanya budak-budak yang warnanya yang umurnya muda dan tidak berubah-ubah dia. Dia panggil wildanun mukhalladun. Timbul lagi soalan, kaifa qala zalika ma'anna takhlid la yakhtassu bil wildan. Kenapa dia sebut kanak-kanak yang kekal dia punya supor sifat? Sedangkan dalam syurga semua kekal belaka. Apa faedah sebut budak tu? Soalan. Al-jawab, ma'nahu annahum la yatahawwaluna an syiklil wildan. Mereka ni tak berubah. Rupa dia kanak-kanak situlah dia. Remaja-remaja situlah dia. Jadi comel-comel situ, dia tak akan tua. Macam kita lah ni, kalau kita pegang budak-budak comel-comel untuk jadi khadam kita, tak lama dia naik janggut. Lepas tu dia naik misah, lepas tu dia naik jerawat, macam-macam. Dalam syurga ni tak ada perubahan. Jerawat-jerawat tak main. Jangan marah budak awak ada jerawat tu. Ini contoh marah apanya. Baiklah. Yang terakhir, jadi kejadiannya dia tahu bawa duk jaga khidmat. Tak letih ke dia? Awak ni banyak kecek tu lah. Letih apa dia ni khadam ahli syurga? Dia sendiri duduk dalam syurga dah. Cuma kejadiannya mengangkat-ngangkat, melayan-layan bos-bos yang besar-besar itu. Yang terakhir, yang kelima, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ulama tafsir ni pelik dia. Ulama tadi kata dalilu ala jawazi akil fakih ala sifat takhayyur. Boleh kita pergi pilih-pilih buah kita nak makan. Jadi boleh lah. Buah banyak, kedai buah tu kat Allahu Akbar.
Nah, tepi jalan tu 2-3 kemah buah saja. Kita pilih hak kita nak sudah. Beli mangga, beli rambutan, beli ananas, hak kita nak. Hak tak sih jangan ada beli. Tak habis nak makan. Mana boleh lah. Nak pilih hak mana. Dia tak syarat kita makan hak depan saja tak. Cuma Nabi kita ada, Nabi kata kul mimma yali, makan hak depan. Tapi kita boleh pilih nak mana. Dalam ayat ini mimma yatakhayyarun, memilih-milih buah. Walam yakul mimma yakhtarun, tidak daripada apa yang mereka pilih. Ai ma'a qurbi ahadima ila al-akhar fil ma'na wa huwa ana takhayyur min babit takalluf. Kalau kata takhayyur, dia sendiri tu pilih. Fa ka'annahum ya'khuduna ma yakunu fi nihayatil kamal. Jadi kita pilih yang terbaik. Jadi kita kena ingat, ana bila baca ayat ni, kenapa Allah Taala sebut pilih-pilih? Rupanya kita ni kalau pergi berhenti dekat kedai orang jual buah tu, jangan duk agak sangat kau budak hak jual tu. Allahu akbar. Banyak kali dah kita, saya tak sebut tempat ni, tak apa, bukan nak mengumpat orang, tapi pengalaman. Kita percaya kepada penjual. Pak cik, dia pasar pagi dah. Ni buah ni bagus. Oh, comel. Molek ustaz, molek. Oh, mani. Mari, berapa ni? Satu topok RM10. Mari. Kita pakai tak turun kereta, pakai tak pergi pecik tengok comel ke tidak. Balik-balik, oh masya-Allah. Oh, mani, pejam mata makan. Buah lanah. Masa nak kata apa? Mari orang mangga pula, ya Rabbi. Sebelah boleh makan, sebelah lagi lembek dah. Jadi kita kenalah, kita kena pergi pilih buah-buah ni. Jangan duduk agak, tapi jangan duduk pecik setiap buah, penuh pula buah orang tu. Pilih tengok yang zahir dah nampak. Oh ni nampak. Nampak kecut. Nampak ada hitam-hitam, ada lebam. Dalam syurga pun dia milih. Awak nak beli kat ni pasal jenis pembeli hak jenis malah ni dah. Tak mau turun atas kereta agak. Buat 2 kilo. Balik-balik separuh. Ini di Malaysia ni. Waktu anak pergi ke Mesir, minta maaf lah ustaz-ustaz kita ngaji Mesir, ada orang dengar ni dia suka ya. Oh, Mesir bijak. Dia ambil dah, dia suka dah buah ni, buah mangga ke buah apa ni. Hak capur-capur buruk ni dia tak sini, tempat dia ni barang ni, dia ada sangkut sini kain. Nyakut. Bila kita pilih bagi dia, oh bagus tak ni. Timbang. Waktu dia nak ambil ni, nak bagi holor plastik tu, dia ambil hak bawah ni, hak buruk ni. Dia holor. Dia tukar masa tu, kita tak nampak. Zaman CCTV ni, orang buka balik CCTV kedai duduk suluh tu. Dia tak perasan pun. Dia tayang macam mana tok Arab penipu ni, scammer ni, macam mana dia tukar buah tadi. Oh, lagu ni. Allah, waktu anak pergi dulu, sahabat kita ni Ustaz Aziz duduk ngaji masjid, kata hantar ni kalau nak beli buah bagi pitih anak. Bagi saya duit. Tak reti dah demo ni tipu ni. Jadi kita kena letak situ. Tangan tu kita jangan lepas. Hak kita tembak tu. Dia sudah tembak kita akak. Kalau dia akak dia tukar serai mari. Nauzubillah. Cerita mana dalam syurga ni. Maknanya istimba. Dalam syurga orang milih buah, lagi mana kalau kita nak beli atas dunia lagi kena pilih. Baiklah para pelajar sekalian, setakat itu dulu untuk perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat 27, wa ashabul yamin, orang-orang yang ahli tangan kanan, InsyaAllah dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.